Antara corak-coretnya, warna-warninya berkaitan dengan bagaimana pengundi ingin pergi ke tempat pusat mengundi masing-masing, pelbagai kenderaan lah daratan ataupun lautan yang perlu dilakukan. Kesanggupan itu. Dan itu yang kita nak tanyakan terus kepada kedua-dua ahli panel kita. Cik Mujibu mungkin orang yang paling layak juga untuk berbicara berkenaan dengan senario politik di Sabah ini. Bagaimana pembacaan untuk kita mengetahui berkenaan dengan, kerana difahamkan blok Borneo ni akan menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan nanti. Ya, betul Azwan. Ini barangkali sesuatu yang paling menarik lah di antara yang perlu kita perhatikan dalam PRU 15. Ya. Bukan saja pertambahan pengundi itu yang meningkatkan jumlah signifikan pengundi di dalam PRU 15, tapi bagaimana kita melihat blok Borneo itu membentuk satu kekuatan yang seolah-olah ketika saya turun di Sabah dan di Sarawak itu menyaksikan seolah-olah ini menjadi semacam satu referendum kecil yang melihat bagaimana naratif Sabah dan Sarawak itu diangkat, walaupun sepatutnya ini adalah pilihan raya yang saya rasa dibuat kerana untuk menjadikan rakyat memilih kerajaan yang lebih stabil dan kuat. Tapi bila kita pergi ke Sabah tu dia jadi macam semacam referendum. Mungkin di sebelah Sabah ini is a bit critical kerana pertentangan tentang hak-hak Sabah itu di-repackage berdasarkan parti-parti yang bertanding. Kalau saya pergi ke kawasan warisan, mereka melihat ini daripada perspektif mahu menguatkan suara Sabah menerusi blok Borneo itu, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan MA 52. Tapi kalau kita pergi ke GRS pula, mereka membawa naratif bahawa lebih baik hak-hak Sabah itu dituntut dengan menyertai kerajaan persekutuan yang lebih stabil, kerana perundingan itu less birokratik, less hassle dan sebagainya. Betul. Tapi yang menarik itu sebenarnya adalah bagaimana keterpecahan di Sabah ini barangkali akan menjadi sedikit sebanyak menentukan hala tuju pembentukan kerajaan ini, kerana kita lihat di Sabah itu persaingan dia itu lebih terpecah, kerana persaingan itu di antara mungkin warisan GRS, tapi dalam masa yang sama juga kita melihat bagaimana GRS-BN itu juga ada pertentangan di dalam itu, dan kemampuan parti-parti tempatan dan juga calon-calon bebas ini untuk memberikan sumbangan yang kita cerap ini barangkali di Sabah ada potensi untuk mengantar satu calon bebas menang, seperti mana yang kita turun di Tenom contohnya. Ini satu yang menarik, bagaimana politik tempatan, tokoh-tokoh kaum tertentu yang meletakkan persona dan isu-isu setempat di blend dengan isu-isu kewilayahan, itu sangat menarik untuk diperhatikan di Sabah ini. Dan 25 kerusi, kalau dulu kalau kita faham tentang senario politik kebangsaan, Sabah dan Sarawak ini menjadi fixed deposit kepada pembentukan kerusi. Fixed deposit. Fixed deposit. Ini simpanan tetap. Bagaimana kita mengatakan simpanan tetap? 56 kerusi. Betul. Ini menjadi boleh kita katakan separuh daripada 112 itu. Tapi pada ketika ini lari, mungkin di Sarawak itu lebih solid, kerana mungkin GRS boleh dapat maksimum lah kita kata 25 ataupun mungkin lebih baik daripada itu. Tetapi pada ketika ini jajaran dia itu sudah berbeza, kerana jelas apa yang kita lihat sepanjang tempoh selepas kita berjaya melakukan perubahan rejim 2018 itu, blok Sarawak ini lebih taktikal. Dia lebih lunak kepada siapa juga yang membentuk kerajaan, asalkan caveat dia terjaga, iaitu jangan ada DP. Untuk Sabah mereka jelas. Itu jelas. Saya rasa itu jelas dalam hal ini. Dan Sabah juga 25 kerusi itu tidak lagi menjadi solid seperti dulu, kerana kepada ketika ini kerusi Sabah dan Sarawak itu sangat terpecah. Siapa yang mendapat banyak kerusi ataupun sekurang-kurangnya melepasi angka 10, barangkali itu akan ada suara yang lebih besar dalam bargaining untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas ini. Baik, Datuk Zaini, kita melihat Sabah dan Sarawak ini bertindak sebagai kingmaker yang membantu untuk membentuk kerajaan persekutuan itu sendiri. Jadi setakat ini 31 kerusi parlimen GPS, iaitu Gabungan Parti Sarawak, masih belum memberikan sebarang tanda ataupun kata-kata akan bergabung dengan parti mana-mana yang satu. Mungkin sedikit pandangan. Saya setuju dengan istilah kingmaker atau kuasa penentu itu. Kerana kita tidak boleh tolak bahawa pada kala ini GPS dengan GRS ini akan memainkan peranan penting dalam menentukan percaturan tersebut.
Okey. Percaturan tu mungkin dia ada beberapa formula lah. Formula 1, formula 2, formula 3, sama ada BN akan bergabung dengan PN, BN akan bergabung dengan PH, ataupun BN dalam ekstrim punya condition, BN akan bergabung dengan PAS. Wow. Tetapi kesemua-semua gagasan tersebut, semua percaturan tersebut akan melibatkan Sabah dan Sarawak. So itu menunjukkan bahawa begitu pentingnya Sabah dan Sarawak, sehingga kan ada parti-parti politik, ada komponen-komponen tersebut telah menjanjikan bahawa Deputy Prime Minister 1 and 2 daripada Sabah dan Sarawak. So begitu pentingnya. Sarawak dan Sabah akan menentukan bahawa formula pencantuman marriage ini, perkahwinan ini akan berlaku. Tanpa mereka tidak boleh berlaku. Jadi saya rasa itulah amat penting sekali kita melihat bahawa kingmaker di antara dua-dua negeri ini adalah amat penting dalam proses pilihan raya ini. Itu pasal saya cakap tadi, yang penting sekarang ni adalah post-election. Apa yang akan berlaku tengah malam ini, apa akan berlaku besok hari, apa akan berlaku Isnin, kalau hang government, apa akan berlaku dalam sebulan dan sebagainya. Tak boleh bentuk kerja. Jadi macam-macam akan berlaku. Kebarangkalian kemungkinan tu macam-macam boleh berlaku dalam keadaan sekarang. Kita harus ingat Parti Melayu dah pecah kepada 10. 10 bahagian. Wow. 10 bahagian sehingga terbentuknya PH, PN, Pejuang, Barisan Nasional dan sebagainya. Saya rasa inilah akan reflect the whole result of today's election. Betul. Sangat penting. Saya percaya ini bakal menjadi satu lagi percaturan selepas daripada pukul 6 petang nanti ini, selepas keputusan dilakukan. Tapi sekarang tugasannya adalah untuk mengundi, memilih calon dan juga parti yang anda inginkan sepanjang hari ini.